Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membuat satu forum yang bertajuk kepentingan kemahiran berfikir bagi seorang pelajar dalam suasana pandemik COVID-19. Sebelum saya memulakan forum ini, untuk saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Wan Ahmad Zafran bin Zaharin. Nombor bateri I23106662 saya sebagai moderator, dan boleh perkenalkan diri yang pertama. Dan nama saya Putri Nur Alisha Alfa binti Al-Junaidi, bernometri I23106690. Saya merupakan PN yang pertama. PN kedua. Nama saya Siti Nur Ain binti Al-Qadani, nometri I23106779. Saya merupakan PN yang kedua. Dan saya Nur Amalia Maisara binti Zakaria, nometri I23106754 dan merupakan PN yang ketiga. Okey, kita mulakan soalan yang pertama untuk bagi panel. Okey, sebelum kita memulakan forum pada hari ini, saya nak tunjukkan soalan pada panel yang pertama. Okey, apakah sifat yang terwujud pada diri pelajar semasa pandemik? Okay, terima kasih di atas soalan yang diajukan oleh moderator. Berbalik kepada soalan tersebut, apakah sifat yang terwujud pada diri pelajar semasa pandemik? Sebagaimana yang kita tahu bahawa pandemik iaitu COVID-19 ini berlakunya penularan wabak COVID-19 di seluruh negara. Bahkan dalam sektor bidang pendidikan tidak dapat dijalankan secara bersemuka. Dan di sini sektor pendidikan telah melakukan perubahan bahawa pendidikan ini perlu dilakukan secara atas talian. Apabila berlakunya proses pembelajaran dan pengajaran yang dahulunya secara bersemuka, iaitu face to face antara murid dan guru. Tetapi bila berlakunya COVID-19 ini, maka proses pendidikan itu ia bertukar kepada pembelajaran atas talian. Dan di sini apabila kita nak tahu sifat yang terwujud pada diri pelajar tu, asalnya pelajar ni mereka ni perlu datang ke kelas kan, pada dasarnya perlu memakai pakaian beruniform kan, perlu menyusun jadual. Akan tetapi bila berlakunya pandemik ni, secara keseluruhannya berubah kan, semuanya belajar di atas talian, iaitu di rumah kan. Oleh itu, kalau kita nak tahu sifat yang terwujud dalam diri pelajar ini, berkemungkinan ada dua pendapat yang berbeza kan. Iaitu ada pelajar dia boleh belajar di rumah kan. Bahkan ada juga yang pelajar dia tak boleh belajar fokus, dia tidak boleh fokus jika belajar secara talian di rumah kan. Mungkin dia atas sebab faktor tiba-tiba ibu bapa suruh melakukan kerja rumah ke kan. So dia tak fokus kan. Okey, soalan seterusnya untuk panel yang kedua. Okay, apakah faedah belajar buat tugasan secara online semasa pandemik? Okay. Faedah belajar buat tugasan secara online semasa pandemik. Antara faedahnya yang diperoleh oleh pelajar dalam pembelajaran atas talian adalah: pertama, kandungan pembelajaran telah tersedia sama ada secara percuma maupun berbayar. Bahkan pengguna juga memperoleh CD daripada universiti atau syarikat terkemuka di dunia dengan menyiapkan tugasan tertentu dan membayar sedikit pun. Terdapat berbagai laman web yang menyediakan kandungan pembelajaran percuma, antaranya Akademi, EDX dan YouTube. Manfaat kedua pula ialah platform secara percuma. Platform merupakan tempat untuk mengajar
atau pakar menularkan kandungan kepada pengguna dan pengguna mencari bahan belajar dan kemahiran. Antara platform percuma untuk menyediakan pembelajaran ialah YouTube berbentuk video, SlideShare berbentuk slide, dan Google Classroom untuk meneruskan kelas maya. Okay, terima kasih pada panel yang kedua. Okay, kita seterusnya kita pergi ke panel yang ketiga. Walaupun dia sama saja, tetapi kita nak tengok perbezaan antara jawapan panel 2 dengan 3. Okay. Apakah manfaat kepada pelajar mempelajari secara online semasa pandemik? Okay, terima kasih kepada moderator. Manfaat yang pelajar dapat semasa pandemik COVID adalah mereka ni dapat membiasakan diri dengan suasana baru. Seperti kita tahu, biasa kalau tak pandemik, mereka keluar parti, kena susun jadual gitu. Tapi bila keadaan pandemik ni, mereka kena disiplinkan diri mereka tu dengan keadaan dan mereka sendiri yang kena susun jadual. Dan lepas tu yang kedua adalah mereka ni dapat belajar menggunakan platform internet. Contohnya Google Meet. Biasa kan kalau sekolah rendah mesti ibu bapa yang Uruskan. menguruskan. Lepas tu kalau sekolah menengah ni biasa ada yang menggunakan platform internet yang biasa, ada yang tidak. Sepertinya seperti melalui platform Google Meet mereka dapat berbincang tentang topik pembelajaran mereka. Itu saja daripada saya. Okay, terima kasih kepada panel ketiga. Okay, kita kembali pada panel pertama. Okay, ini soalan terbaru saya lah. Okay, soalannya adalah apakah benda baharu yang pelajar dapat pelajari semasa pandemik? Okay, terima kasih atas soalan itu tadi. Sebenarnya sejujurnya saya sangat bersetuju maklumat apa yang disampaikan oleh panel kita yang kedua dan ketiga kita ni. Sebab apa? Sebab soalan ni pun agak menarik, iaitu apakah benda baharu yang pelajar dapat semasa pandemik. Okay, antara benda baharu yang kita tahu, pelajar maupun pengajar, itu dulu kan, semuanya dilakukan secara teknologi maklumat masa kini, iaitu ICT. Okay. Saya ada nak memetik satu pendapat daripada Wong dan Khairul Azhar 2021 yang berpendapat bahawa pembelajaran dalam talian semasa pandemik juga membawa cabaran utama yang dihadapi oleh pelajar maupun guru, iaitu dari segi campaian internet dan kemahiran guru dalam penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat, iaitu ICT. Dan apa benda baharu yang pelajar dapat itu, seperti apa yang dikatakan oleh panel yang kedua, dengan adanya platform seperti Classroom, Google Meet, Zoom Meeting, semua itu merupakan platform yang digunakan sewaktu proses pembelajaran secara online. Okay, terima kasih pada panel pertama atas jawapan beliau tadi. Okay, untuk jawapan soalan yang seterusnya kepada panel kedua, iaitu apakah cabaran pelajar semasa pandemik? Terima kasih kepada moderator. Cabaran pelajar semasa pandemik. Melalui kacamata saya, antara cabaran yang dihadapi ialah kesediaan pelajar dan pensyarah, gangguan capaian internet disebabkan rangkaian yang tidak memuaskan, serta ketiadaan alat peranti. Selain itu, pembelajaran dalam talian juga merupakan faktor kepada penurunan prestasi belajar kerana hilang fokus. Hal ini telah mengundang
menaruh kerisauan kepada universiti kerana krisis ini terbukti telah memberi kesan yang besar terhadap psikologi pelajar. Langkah pengesanan awal telah dibuat oleh pihak universiti dengan menghubungi pelajar yang dikenal pasti terkesan dan seterusnya khidmat kaunseling diberikan. Okey, terima kasih pada panel kedua atas jawapan anda. Okey, soalan yang terakhir untuk mengakhiri forum kita pada hari ini adalah kepada panel ketiga. Apakah pengajaran yang pelajar dapat ambil semasa pandemik? Terima kasih kepada tuan moderator. Sebenarnya apa yang perlu dilakukan ketika pandemik COVID ialah kita kena berfikir sejenak apa iktibar yang boleh diambil semasa berlakunya pandemik COVID. Antaranya adalah kita ni lebih banyak waktu mendekatkan diri dengan Allah sebab sebelumnya kita melihat pada diri kita di sana terutamanya lebih sibuk dengan urusan dunia. Selain itu kita kena muhasabah pada apa dalam firman Allah yang bermaksud dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak, harta benda yang banyak bertimbun-timbun dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda daging terlatih, dan binatang-binatang ternakan serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan ingatlah pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baik, iaitu syurga, dalam surah Al-Imran ayat 14. Okey, terima kasih pada panel ketiga atas jawapan anda. Okey, sebelum kita mengakhiri forum kita pada hari ini, ada apa-apa nak sampaikan dari panel-panel? Saya ada Tuan Moderator. Okey, ini merupakan dari sunnah hadis menuntut ilmu, iaitu talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Maksudnya menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas setiap muslim. Riwayat Ibnu Majah sahih. Oleh itu, walau bagaimanapun, mana pun kita berada, mempelajari atau menuntut ilmu itu merupakan satu kewajipan bagi kita umat Islam. Itu sahaja. Okey, terima kasih pada panel pertama atas nasihat pendapat anda tadi. Okey, sebelum kita mengakhiri forum kita pada hari ini, apa yang saya dapat fokuskan forum pada hari ini adalah kita dapat mempelajari cabaran dan pembelajaran di atas talian, dan kita dapat mempelajari benda baru tentang penggunaan teknologi maklumat, serta dapat membiasakan diri dengan suasana kalau tiba-tiba ada pandemik lagi yang akan datang. Jadi kita dapat dah tahu macam mana nak selesaikan masalah pembelajaran secara online ke apa untuk dari segi lecturer, pelajar dan budak-budak sekolah yang lain lah, mahasiswa. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.